Isu seterusnya ni isu ada orang mengaku ada orang mengaku dia ni waris Nabi kan. Malaysia ni tuan-tuan, kita ni orang mengaku apa pun orang percaya tuan-tuan. Teruk tuan-tuan. Itu sebab cerita hantu, cerita membawang orang percaya. Cerita kerajaan perpaduan ni Anwar suka pada LGBT, kerajaan perpaduan nak hapuskan mahkamah syariah, kerajaan perpaduan nak buang undang-undang Islam, kerajaan perpaduan ni komunis ada dalamnya, DAP menguasai kerajaan perpaduan kan, masjid tak boleh azan. Orang percaya. Sebab apa? Mereka percaya kepada cerita-cerita tahyul, cerita-cerita sensasi, cerita-cerita membawang ini. Sebab itulah ada orang mengaku dia waris Nabi, keturunan Nabi. Senang-senang saja orang percaya. Tanpa membuat tabayun, tanpa membuat penyelidikan. Senang-senang mendewa-dewakan dan sebagainya. Sebab apa? Itu sifat kita, terutamanya orang Melayu. Senang ditipu dengan cerita-cerita sensasi, cerita-cerita membawang, cerita-cerita tahyul, cerita-cerita hantu tinggi, hantu pocong, hantu Pontianak, dekat pokok ara ada hantu. Sebab itulah PAS Bersatu boleh hidup, boleh dapat sokongan. Sebab mereka menggunakan cerita-cerita hasutan, cerita-cerita fitnah ini untuk mendapat sokongan. DAP nak buang Islam, DAP komunis, Anwar nak buang Islam, Anwar ni buka mulut bohong. Orang percaya. Tanpa membuat tabayun, tanpa membuat penyelidikan, tanpa usul periksa. Lebih-lebih lagi kalau yang bercakap tu serban besar, lebih-lebih cakap tu kalau dia tu murabi ulama besar konon-kononnya. Bukan saya nak menghina serban, tak. Tapi kita supaya kita ni faham bahawa cakap-cakap orang-orang ini, tak kisah dia murabi ke ulama ke, kita mesti tabayun. Kita tak boleh terima secara membetul-tuli kerana mereka bukan maksum. Kita tak boleh walak 100% kerana mereka bukan maksum. Hanya Rasulullah dan firman Allah, hanya Allah dan Rasul saja yang kita boleh taat tanpa sebarang bantahan. Mesti taat 100%. Tapi kalau Haji Hadi ke Muhyiddin ke Taqiyuddin ke Tuan Ibrahim ke, dia bukan maksum. Kan? Dia bukan maksum. Kita boleh petikan dan kita kena cek dulu cakap-cakap dia tu. Kerana mereka ni ada kepentingan. Kan? Bayangkan Muhyiddin lantik 70 orang menteri, lantik lagi 3 duta khas, PAS senyap saja. Tak ada bantahan. Padahal itu merugikan, membazirkan duit rakyat dan sebagainya. Senyap saja. Sebab apa? Kepentingan diri dia sendiri yang dilantik menjadi duta khas. Bertaraf menteri lagi, tuan-tuan. Muhyiddin dituduh sakau duit jana wibawa. Dituduh salah guna kuasa dan jana wibawa. PAS ada dalam kerajaan masa tu, PAS senyap saja. Tender terbuka, macam-macam tender terbuka, PAS senyap saja masa tu. Sebab apa? Ada kepentingan. Bila Anwar batalkan tender terbuka, berapa bilion dapat diselamatkan. Inilah yang saya katakan. Kita kena tabayun, kita kena cek, kita kena tengok. Kita kena study, kita diberikan akal fikiran. Malah Allah berikan kita ilmu Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma' ulama' qiyas. Untuk kita cek dulu apa yang mereka cakap ni. Kalau mereka kata kena taat 100% pada pemimpin. Mana ada dalam Islam walak 100% pada pemimpin kecuali kepada Rasul dan kecuali kepada Allah dan Rasul. Yang lain tak boleh kita walak 100%. Mereka terbuka melakukan kesalahan. Kan? Janganlah takut oleh kerana dia tuan guru. Ada orang cakap tuan-tuan, dia ulama, dia ustaz, kita kena dengar cakap dia. Nabi pun ajar ulama ada 2 kategori. Ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, dan ada satu lagi ulama usuk, ulama jahat. Ulama jahat inilah yang memesongkan orang. Ulama jahat ni lah yang memesongkan orang. Kan? Kadang-kadang ulama tu untuk kepentingan diri. Bila hala ke dia, untung dia, alhamdulillah, okey. Bila tak untung dia, ini tak boleh, ini haram. Bila orang berkawan dengan dia, semua orang tu baik. UMNO berkawan dengan dia, UMNO baik. UMNO Zaid Hamidi baik. Tapi bila UMNO tak berkawan dengan dia, UMNO penyangap penyamun. Zaid Hamidi ada 47 kes. Bila orang tak kawan dengan dia.
Dulu Anwar PKR kawan lagi ni, Anwar dianiaya, Anwar dizalimi. Sila datangkan 4 orang saksi. Kalau tak ada 4 orang saksi, hukum apa tu, ini semua fitnah, ini semua dakwaan yang tak betul. Kan? Kalau orang tak boleh datangkan 4 orang saksi, kena qazaf. Masa Anwar kawan dengan dia. Tapi bila Anwar tak berkawan dengan dia, Anwar liwat. Anwar jahat, Anwar pembohong, Anwar buka mulut bohong. Tapi bila kawan, semua baik. Itu yang saya kata matlamat menghalalkan cara, tuan-tuan. Matlamat menghalalkan cara. Bila nak capai matlamat, apa cara pun dia boleh buat. Cara fitnah orang, cara bohong orang, cara kata orang tu baik bila kawan dengan dia, orang tu jahat bila tak kawan dengan dia. Matlamat menghalalkan cara. Prinsip matlamat menghalalkan cara ini sudah masuk dalam PAS, masuk dalam Perikatan Nasional, menyebabkan tak tahu lagi halal haram. Fitnah pun boleh, bohong pun boleh, spin pun boleh. Kan? Itu yang kita kena fikir. Itu sebab wala'aun dan sebagainya kena fikir. Kena tabayun. Tak boleh terima bulat-bulat. Tak boleh sebulat-bulatnya menerima. Itu sebab balik kepada cerita. Tadi seorang berasal daripada Algeria. Pakai serban, handsome, putih, cantik, lawa kan. Lepas tu pakai pasport pakai pasport Perancis. Asal Algeria, lepas tu kata Al-Maghribi lah apalah kan. Datang ke sini bila dia kata dia keturunan Rasulullah, orang boleh terima bulat-bulat. Boleh mendewa-dewakan. Boleh menyambutnya. Bukan salah kita nak sambut dan sebagainya, tapi kena cek dulu. Kena tengok dulu. Kan? Dapat ada maklumat kata hadis palsu dan sebagainya. Sebab itu hari Menteri Agama dia beri nasihat masyarakat, terutamanya umat Islam, dia kata dinasihatkan supaya tidak terlalu taksub kepada mana-mana individu. Sebaliknya perlulah sentiasa berpegang kepada neraca ilmu dan fakta. Kita ni nak taksub pada seseorang tak boleh 100%. Kita mesti berpegang kepada neraca ilmu dan fakta. Beliau berkata semua pihak diminta merujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAIN berkaitan apa-apa urusan pentaulihan melibatkan pendakwah agar setiap perkara yang disampaikan selari dengan ajaran Islam. Tuan-tuan, ada pendakwah selebriti pun menyanjung juga si Mamat ni kan. Ketakzuban yang melampau dalam sesuatu perkara adalah berbahaya kepada diri dan masyarakat. Sikap taksub akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh dengan sesuatu dakwaan oleh individu maupun kumpulan tertentu, katanya dalam kenyataan hari ini. Mak Naim dalam pada itu berkata JPM, Jabatan Hal Ehwal Islam, mengikuti perkembangan laporan oleh sebuah akhbar tempatan berkaitan eksploitasi nasab suci Nabi. Beliau berkata Jabatan JAKIM akan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa agama Islam dan Polis Diraja Malaysia untuk menyiasat pendadahan akhbar tersebut. Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi agama untuk kepentingan diri maupun kumpulan tertentu. Nak beritahu Dr. Naim, sekarang ni bukan Mamat ni saja yang orang taksub. PAS pun orang taksub, doktor. Datuk Naim, PAS pun orang taksub. Apa pemimpin kata semua betul. Wala'un taksub. Yang tu pun kena siasat juga tu. Kan? Apa saja, buat fitnah ke, buat penipuan ke, buat hasutan pun pengikut dia percaya, tuan-tuan. Itu pun taksub lah tu nama dia. Kan? Semalam Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dilaporkan berkata kehadiran lelaki warga Algeria, Maula Muhammad Amin Al-Idrisi, yang mendakwa sebagai cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negara ini untuk memberi ceramah akan terus dipantau rapi. Dia berkata jika lelaki warga Algeria itu dikesan melakukan aktiviti menyalahi undang-undang, maka pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa negeri, Jabatan Agama Islam, JAKIM dan sebagainya untuk mengambil tindakan. Nak beritahu juga, kena ambil tindakan juga pada pemimpin-pemimpin PAS tu. Yang taksub juga tu. Ahli-ahli dia pun taksub juga. Tengok kalau ada menyalahi undang-undang dan sebagainya kan. Dengan pemimpin pun taksub, dengan Papa Gomo pun dia taksub. Papa Gomo kata kerajaan nak jatuh kan.
Cikgu Bat kata kerajaan nak jatuh, dah cukup SD, RPK kata dah cukup SD, pun mereka percaya juga tuan-tuan. Kan? Okey tuan-tuan, kepada kawan-kawan di YT yang belum subscribe channel YT Sofi Wahab, sudi kiranya untuk subscribe, share, like, tekan butang loceng dan komen. Kawan di TikTok yang belum follow saya, sudi kiranya untuk follow saya. Jangan koyak tuan-tuan. Ada yang koyak nampaknya kan. Jangan koyak. Saya nak respon dulu kepada beberapa pertanyaan ni. Mira Rastari, beras putih Madani, semoga berjaya. Kita ni satu, saya dah beritahu, kita memang menunggu beras RM30 tu, beras RM26 tu. Kita tunggu. Kita tunggu penjelasan daripada Menteri Kerajaan. Tak dapat lagi penjelasan. Arif sampai kambing tu mati. Beras putih apa ni? Sukrizin, parti PAS tu dah jadi parti agama baru, iaitu parti agama. Penganut mesti walak tanpa mesti walak apa ni? Kepada ketua tanpa soal. Berat.